Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan, anugerah, rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi diizinkan untuk bersama dalam Jalsah Isnin Darul Mujtaba untuk kita sama-sama bermuzakarah dan berbincang mengenai 3 subjek ataupun 3 ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin supaya perjalanannya sahih di atas siratal mustaqim dalam meniti tangga-tangga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak tersesat di pertengahan jalan. Dan semoga dengan perantaraan ilmu yang kita pelajari ini lebih kita mendapat pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi maksud kita, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan setiap ibadah kita, dalam setiap perbuatan, dalam setiap perlakuan, dan setiap ilmu yang kita pelajari bagaimana kita dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sahaja bentuk ibadah itu, sama ada solat ataupun tilawah Al-Quran ataupun pembacaan zikrullah ataupun berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada haji ataupun umrah ataupun zakat ataupun pengucapan syahadah, semuanya adalah membawa manusia kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Segala setiap bentuk ibadah yang berbentuk zahir ataupun amalan yang berbentuk luaran, sebenarnya setiap daripada perbuatan amal ibadah itu mempunyai kaitan yang rapat dengan roh kita, mempunyai kaitan yang rapat dengan jiwa dan juga hati manusia untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita sama-sama membacakan niat doa niat menuntut ilmu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-huda wa du'a ila al-khair bi ittiba'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Baik, insya-Allah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam majlis, untuk duduk di dalam majlis ilmu ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat bahawa ini adalah daripada kemampuan kita, bukan daripada kesolehan kita, bukan daripada kealiman kita, tapi ini adalah semata-mata taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa yang berlaku di atas muka bumi ini, walaupun satu pergerakan daripada angin ataupun pasir di dalam dasar lautan sekalipun, ataupun gugurnya daun daripada tengah-tengah hutan belantara, tidak berlaku sesuatu perkara melainkan dengan izin Allah, dengan kudrat, dengan iradah Allah, dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini adalah kerana Allah yang dudukkan kita di sini, kerana Allah yang ingin dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempunyai keinginan, sebelum kita mempunyai kehendak untuk bertakarub kepada Allah melalui perantaraan majlis ilmu untuk kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebelum kehendak dan keinginan itu timbul dalam diri kita, Allah yang dahulu letakkan kehendak dan keinginan. Allah yang mempunyai campur tangan di dalam kehendak dan keinginan yang tercetus dalam diri kita. Kerana Allah yang cetuskan kehendak itu, bukan kita.
bukan dengan kekuasaan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kudrat kita. Allah yang cetuskan, kerana Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Kerana itu kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepadanya mengenai perihal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah memberikan faqih, iaitu kefahaman agama yang mendalam kepadanya. Maka dengan ini kita sentiasa merasa dahaga, kita sentiasa merasa haus dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang terbentang luas lautan yang tidak bertebing. Daripada kita, daripada diam, daripada buaya sehingga yang dahat, kalau kita menuntut ilmu tidak akan habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lautan menjadi dakwah dan juga pokok-pokok di atas seluruh muka bumi ini dijadikan sebagai kalam, maka ditulis kalimah Allah, ilmu Allah, nikmat Allah, anugerah Allah, dan segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh lautan akan kering dan seluruh pokok akan kehabisan. Tapi kalimah dan juga nikmat ilmu Allah tidak akan kehabisan. Baik, kita ada pengumuman. Sila ambil perhatian kepada pemilik kereta WA 5319C Nissan Livina. Diminta untuk dialihkan kenderaan anda kerana ianya menghalang lalu lintas. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ala lillahi fil ayyami la nafahat ala fata'aradu laha. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tembusan dan juga limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan dan waktu-waktu yang tertentu di atas muka bumi ini. Dan ulama menjelaskan waktu-waktu yang tertentu itu adalah apabila kita duduk dalam majlis khair, majlis yang ada kebaikan di dalamnya, majlis yang di dalamnya kita lebih kenal Allah, lebih kenal Rasulullah SAW, kita lebih kenal adab dan juga sunnah Rasulullah, kita lebih kenal syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka majlis-majlis yang seperti ini duduk di dalamnya bermakna kita mendedahkan diri kita kepada hujan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang duduk di dalam rumahnya ketika hujan, maka dia tidak akan terkena hujan tersebut, kerana tempat limpahan hujan itu di luar rumahnya. Begitu juga dengan seorang yang ingin mendedahkan dirinya supaya ia terkena limpahan hembusan rahmat Allah SWT yang diturunkan ke atas hamba-hamba Allah SWT adalah apabila dia mendedahkannya duduk dalam majlis khair, duduk bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang yang belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dengan para ulama, duduk dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dengan orang-orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang yang Allah SWT berikan taufik dan hidayah untuk duduk dalam majlis tersebut, bermakna Allah yang ingin mendedahkan dirinya kepada kebaikan. Dan seseorang itu sejauh mana dia menuntut ilmu dan dia lebih mengetahui tentang aib dan juga kekurangan dirinya, maka Allah inginkan kebaikan dalam dirinya dalam penuntutan ilmu tersebut. Kerana seorang semakin dia menuntut ilmu, semakin dia tidak kenal aib dirinya, semakin dia memandang dirinya orang yang alim, semakin dia memandang dirinya lebih sempurna daripada rakan-rakannya yang lain, lebih sempurna daripada rakan seperjuangannya, lebih sempurna daripada jiran tetangganya, daripada adik-beradiknya, maka dia tidak mencapai kepada hakikat ilmu tersebut. Kerana hakikat ilmu itu tercapai apabila semakin dia menuntut ilmu, semakin dia merasa dirinya jahil, semakin dirinya merasa tidak ada akal, merasa dirinya tidak ada kelebihan, tidak ada fadilah, merasakan banyak kekurangan, kelemahan dan aib yang perlu dirawat. Kerana manusia itu tidak terlepas. Ulama tarbiyah mengatakan tidak ada manusia yang terlepas daripada aib dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang terlepas daripada kekurangan dan kelemahannya, kecuali kamu adalah Nabi, kecuali kamu adalah Rasul.
yang maksum, yang terjaga daripada Allah. Tapi manusia itu secara fitrahnya, bila dia membesar dengan fitrah nafsu yang ada dalam dirinya bersama dengan rakan-rakan, maka terbentuk dalam dirinya rasa keakuan daripada kecil. Daripada kecil dia nakkan sesuatu untuk dirinya sahaja. Maka ianya terbentuk. Kalau dia bersama dengan adik-beradik yang lain, daripada kecil dia sudah ada sifat tamak. Kalau adik-beradik yang lain, dia pun nak juga perkara tersebut. Maka manusia membesar dengan sifat seperti itu jika ia tidak ditarbiyah dengan baik. Jika jiwa dan nafsu itu tidak dididik, tidak diasuh, tidak dijaga dengan baik, maka ianya akan membesar dan ketamakannya daripada kecil. Mungkin tamaknya kepada toys, kepada alat permainan. Tapi apabila dia membesar, sudah bertukar basikal ataupun CD player dan sebagainya. Apabila dia membesar, sekarang rumah, kereta. Dan apabila ia tidak dicabut daripada akar, maka ketamakan dan juga kecintaan kepada dunia itu akan mengakar kuat di dalam dirinya, sehingga dia tidak sedar bahawa dirinya di dalam cengkaman kecintaan kepada dunia yang menjadi asbab kepada kelemahan umat Islam ketika ini. Dan itulah fasa zaman yang kita sedang berada, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada ketika ini adalah zaman ataupun fasa Ghusar Sail, iaitu seperti buih yang berada di atas banjir. Bagaimana keadaan buih di atas banjir? Banjir menghadap ke sana, buih akan ikut ke sana. Banjir menghadap ke sana, buih akan menghadap ke sana. Dan dia akan buih di atas banjir. Lemah, mudah terikut, mudah terpengaruh, mudah terkesan. Dan Rasulullah SAW mengatakan pada ketika itu jumlah kamu ramai, tapi kerana keturunan terhadap kamu telah dicabut daripada dada-dada musuh kamu, musuh Islam. Mereka tak takut lagi pada orang Islam, kerana orang Islam itu telah tercabut roh dan hakikat Islam dari diri mereka. Sehingga mereka pula yang mengagungkan orang kafir, mereka pula yang mengikut tata cara ataupun gaya kehidupan orang kafir. Maka dia mendapat penyakit wahan, penyakit lemah pada diri umat Islam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu wahan? Rasulullah SAW menjawab, wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu cinta dunia dan juga benci kepada maut, takut kepada mati dan benci kepada kematian. Apa maksud benci kepada kematian? Benci kepada kematian membawa makna benci untuk bertemu dengan Allah SWT, takut untuk bertemu dengan kekasih, takut untuk bertemu dengan penciptanya. Jadi dia tidak memahami makna maut. Maka apabila ulama telah mengkaji hadis Rasulullah SAW yang telah memberi susunan kronologi zaman daripada Rasulullah SAW dan apa fasa-fasa yang akan terjadi kepada umat ini, bermula daripada zaman kenabian Rasulullah mengatakan selepas ini akan ada zaman Khulafaur Rasyidin yang akan berlangsung selama 30 tahun, kata Rasulullah. Ini berakhir Sayyidina Ali, dan ada pendapat kata ini berakhir setelah khilafah Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kepada Rasulullah SAW mengatakan selepas zaman khilafah akan datang zaman mulkan adudan, mulkan jabarian, iaitu kerajaan yang zalim. Selepas mulkan jabarian, setelah beratus tahun kemudian akan datang satu kerajaan yang mulkan adudan, kerajaan yang mengkukuh besi, kerajaan yang berbentuk diktator. Selepas kerajaan yang berbentuk kukuh besi ini berlalu, dan ulama mengatakan ketika itu fasa yang kita sedang lalui pada ketika ini, iaitu fasa al-wahad tersebut, fasa buih di atas dautan. Para sahabat bertanya, adakah kelemahan umat Islam ketika itu kerana bilangan mereka sedikit? Rasulullah kata tidak, bilangan mereka ramai, tapi nama mereka hanya nama Islam, tapi hakikat dan roh Islam telah tercabut daripada diri mereka. Masjid indah, tetapi tidak ada roh dan hakikat di dalam masjid. Dan umat Islam tidak menghidupkan masjid, umat Islam tidak menghidupkan rumah Allah SWT, maka kekuatan mereka menjadi lemah.
Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan selepas fasa ini akan datang satu fasa kegemilangan umat Islam akan kembali semula seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu zaman di atas fasa manhaj nubuwah, di mana umat Islam akan dikembalikan semula ke atas manhaj nubuwah. Dan hari ini apa yang kita lihat daripada kelemahan, penindasan, penganiayaan, kezaliman yang diterima oleh umat Islam, kita cuba pandang daripada aspek kebaikan. Mungkin ini adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembali benar kepada ajaran agama Islam yang sahih, jalan agama yang benar, kembali kepada ketauhidan yang betul. Dan bukan hanya ketauhidan yang berbentuk ilmu ataupun maklumat, tetapi ketauhidan yang membuahkan hasil makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketauhidan yang membuahkan hasil makrifat ini adalah kunci kekuatan umat Islam pada akhir zaman. Dan setelah daripada zaman manhaj nubuwah yang akan dipimpin oleh seorang lelaki daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti banyak yang dikhabarkan oleh hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan kitabnya, berpuluh-puluh hadis dikumpulkan mengenai kemunculan seorang lelaki daripada zuriat Nabi yang mendapat gelaran sebagai Al-Mahdi. Namanya seperti namaku, kata Rasulullah, dan nama ayahnya seperti nama ayahku, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan seperti mana bumi sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kedurjanaan. Setelah fasa tersebut akan lalu datang satu fasa yang lebih gemilang, iaitu fasa kenabian akan muncul semula pada umat ini. Bukan Nabi yang terakhir diutus, tapi Nabi yang telah diutus sebelum Rasulullah diangkat ke langit akan diturunkan semula untuk meluruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Namanya Nabi Isa AS. Bermakna umat Islam, umat kita ini, umat Nabi Muhammad, dimulakan dengan kenabian, ditutup dengan kenabian. Bagaimana seorang umat yang awalnya kenabian, dia akhirnya kenabian. Semoga Allah kurniakan kebaikan di antara zaman pertengahannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan. Hari ini insya-Allah kita akan bentuk perbincangan ketiga ilmu tersebut. Dan seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, tiga ilmu tersebut adalah tauhid dan tasawuf. Dan ketiga ilmu mempunyai kaitan yang rapat antara satu sama lain. Kita akan cuba usaha untuk tidak membincangkan ketiga-tiga ilmu tersebut hanya perbincangan pada ilmu itu sahaja, tetapi akan mengaitkan setiap ilmu dengan ilmu yang lain. Contohnya hakikat iman atau ketauhidan, apakah kaitannya dengan syariat dan juga tasawuf. Apabila kita sampai kepada perbincangan fikah ataupun perbincangan syariat, itu apa kaitannya dengan ketauhidan dan juga tasawuf. Kerana pengajian fikah itu telah ramai ustaz yang boleh bawakan, tapi apa yang kita inginkan pada zaman ini bukan hanya syariat yang dipandang daripada segi zahir, tetapi kita tenggelamkan diri kita di dalam hakikat dan juga rahsia dan juga hikmah di sebalik fardu ataupun syariat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT ke atas umat Islam. Seperti mana yang disebutkan pada awal pengajian tadi, setiap daripada ibadah, daripada setiap solat, daripada syariat yang telah diturunkan oleh Allah SWT mempunyai kaitan yang rapat dengan roh manusia, kaitan rapat dengan hati. Jadi setiap apa yang kita perbincangkan dalam fikah, kita akan kaitkan dengan hati. Dan jika syariat itu diperbincangkan hanya rukunnya sahaja dan syarat-syarat yang tanpa dikaitkan dengan kaitannya dengan roh, dengan hati, maka ini akan kering, maka ini tidak akan mencapai hakikat solat itu. Bermakna kita hanya mempraktikkan sesuatu yang menjadi zahir, sesuatu yang menjadi hardware, tapi softwarenya kita tanggalkan. Adakah kita nak beli laptop sahaja, hardware sahaja, tanpa ada software di dalamnya, tanpa ada komponen di dalamnya yang menjadikan komputer ataupun laptop itu berfungsi? Tidak. Islam itu adalah
campuran gabungan hardware dengan software. Dan yang menjadikan laptop itu baik adalah kecanggihan ataupun kehebatan software yang berada di dalamnya. Kalau hardware di luar yang nampak cantik, bungkusnya nampak cantik, tetapi dalamnya rosak, maka ini akan ditolak, reject. Maka ini yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya hardware kita, tapi software kita. Macam mana kualiti software kita, dalaman kita, batin kita, roh kita, itu yang menjadi diri kita. Kerana jasad kita ini, kita dah kata ini akan jadi milik tanah, jadi milik bulan, tapi akan kembali kepada Allah. Bila roh, bagaimana kita membina roh kita, membina jiwa kita sementara umur di kandung badan kita. Baik, kita terus kepada pengajian Tauhid pada muka surat 20. ولذلك قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Kerana itulah Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, itu orang kafir, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, tentu mereka menjawab Allah. Wala'in sa'altahum man khalaqahum, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka, saya mereka menjawab Allah. Maka orang-orang daripada zaman jahiliah pun mereka mengetahui yang menciptakan mereka dan menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka jatuh, terseleweng dan tersesat. Mereka lari dan juga terpesong daripada agama nenek moyang mereka, iaitu Nabi Ibrahim AS, sehingga mereka juga menyembah berhala. Mereka percaya bahawa berhala mempunyai kuasa dan sebagainya, sehingga mereka menyembah kepada berhala tersebut. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah ay fil uluhiyyah wa la mithla lahu wa la shibha lah ay fil dzati was sifat. Wa dakhala 'ala al-Imam al-Ghazali, dan bahawasanya Allah Ta'ala adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada sesuatu yang berkongsi kuasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sekutu, tidak ada syarik, tidak ada partner bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dalam sifat ketuhanannya. Dan tidak ada makhluk yang sepadan dan tidak ada yang serupa baginya di dalam zat dan sifat-sifatnya. Tuhan yang kita sembah, yang kita beri ibadah, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi adalah yang Maha Esa. Yang Maha Esa, yang satu hanya Allah. Innama ilahukum ilahun wahid, hanya saja sesungguhnya Tuhan kamu adalah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang satu yang tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empatnya. Dan zat Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, begitu juga dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Esa. Satu perbuatan, satu perlakuan, satu asma dan juga satu sifat. Semuanya adalah milik Allah, zat yang Maha Satu, zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Baik, bagaimana boleh dikatakan satu perbuatan, satu asma, satu nama, satu sifat, sedangkan kita ada 20 sifat? Kita ada banyak perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbintang Allah Subhanahu Wa Taala yang berbintang itu, 20 sifat itu adalah perbahasan makhluk kita, manusia, supaya dengan pembahagian tersebut kita dapat kenal Allah yang bersifat sebagai Al-Hayy, iaitu yang Maha Hidup, As-Sami', yang Maha Mendengar, Al-Basir, yang Maha Melihat, Al-Mutakallim, yang Maha bercakap-cakap, dan Al-Wahdaniyah, yang Maha Esa, Al-Qudrah, Al-Iradah, Al-Ilm, yang Maha Mengetahui, yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeza-beza, yang berbeza-beza untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh kata seorang pelajar namanya Ali. Ali ini sifatnya berani.
Ali ini sifatnya kuat, Ali ini sifatnya gagah, Ali ini sifatnya begini dan begitu, begini dan begitu. Adakah pengajian kepada Ali tersebut sifatnya berbeza-beza, bermakna ada Ali yang kedua ataupun ketiga, ataupun ada Ali seorang? Hanya ada Ali seorang, tetapi sifatnya berbeza-beza. Semua yang ada dalam diri Ali yang bukan berpisah. Dan perbuatan yang keluar daripada Ali, kerana kegagahan keberadaan dia sanggup berada di dalam hutan seorang diri. Dia boleh tumbuk tembok sehingga pecah, menunjukkan kekuatannya. Dan pelbagai perbuatan yang muncul daripada Ali tersebut, adakah banyaknya perbuatan tersebut menunjukkan banyaknya Ali, ataupun semua perbuatan adalah dirinya? Semuanya adalah daripada diri Ali, walaupun perbuatan yang banyak. Perbuatannya dia menggelengkan kepala, dan masa yang sama digerakkan jari jemarinya yang kanan, jari kemari dia tepuk di lantai, dan juga kakinya dia goyang. Dan masa yang sama daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki tangannya, kepalanya, matanya, telinganya, mulutnya, lidahnya boleh menggerakkan beberapa perbuatan yang berbeza. Adakah ini berpisah daripada kita yang menggerakkan kepada perkara tersebut, yang membuat perbuatan tersebut? Tidak, semuanya satu. Begitu kita lihat alam ini, kita nampak macam berpecah-pecah, kita nampak berbilang-bilang. Tidak dalam surah ini sahaja ada berapa manusia, masing-masing ada perbuatan masing-masing. Ada yang sedang melihat kertas, ada yang sedang menulis, ada yang sedang bergoyang, ada yang sedang melihat, ada yang sedang mendengar. Begitu 7 bilion umat manusia di sana. Bukan sahaja manusia, tapi binatang yang bergerak, juga udara yang berada di sini, gerakan kipas, dan juga lampu yang bercahaya. Dalam masa yang sama kita berada di atas bumi ini. Bumi ini mengelilingi matahari, matahari mengelilingi Milky Way galaksi. Semuanya kita nampak macam perbuatan yang berpecah, tetapi ini satu perbuatan Allah. Dan Allah tidak letih dalam menggerakkan dan juga memperjalankan apa yang kita lihat di hadapan mata kita. Jadi segala alam ini, termasuk diri kita, adalah penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dirinya, mengenai sifat dan perbuatan. Yang menyebabkan kita boleh melihat ini, siapa yang memperlihatkan? Allah. Yang menyebabkan kita boleh mendengar, siapa yang memperdengarkan? Allah yang memperdengarkan. Yang menyebabkan kita masih wujud hidup sekarang ini, siapa yang memperhidupkan kita? Perbuatan siapa yang memperhidupkan? Perbuatan siapa yang memperhayakan kita? Kalau bukan kita diperhidupkan, apa tidak akan jadi sekarang? Adakah kita digelar orang? Tidak. Dipanggil jenazah, dipanggil mayat. Dan menyebabkan kita masih wujud ini tidak lenyap, kerana Allah SWT ingin menjalankan keberlangsungan kewujudan kita. Kalau tidak, seluruh tubuh kita boleh lenyap daripada muka bumi ini, dan terus lenyap daripada seluruh memori manusia. Yang menyebabkan keberlangsungan itu perbuatan siapa? Allah. Menyebabkan alam ini masih dalam keadaan teratur, perbuatan siapa? Adakah pernah terlintas dalam diri kita bahawa semuanya adalah automatik? Kadang-kadang manusia terlupa, kadang-kadang manusia ingat alam ini berjalan dengan automatik. Kadang-kadang manusia melihat apa yang berada pada diri dia yang buat. Bila dia melihat suatu pencapaian yang baik pada diri, dia lihat kehebatan dirinya, dia melihat kesempurnaan dirinya. Aku yang capai, aku yang hebat, aku yang patut dibanggakan, aku yang patut dimegahkan kerana kejayaan aku, sehingga aku dapat kebahagiaan hidup aku, sehingga aku dapat kegembiraan untuk hidup aku dapat gembirakan family aku dapat gembirakan semua orang yang berada di tepi aku. Dia melihat dirinya. Dan setiap manusia mempunyai perkara tersebut yang boleh ditulis daripada hatinya, sehingga apa yang dilihat semua adalah perbuatan Allah. Semua Allah yang memperjalankan, semua Allah yang mempergerakkan. Ini apa yang dimaksudkan sebagai at-tauhid.
Ini yang dinamakan sebagai tauhid. Bukan tauhid daripada buatan wahid, tapi daripada wazan ataupun timbangan taf'il. Timbangan taf'il. Bila masuk taf'il daripada wahid menjadi tauhid, maksudnya yang menyatukan. Yang menyatukan. Sehingga apa? Sehingga pandangan kita, tasawur kita, worldview kita kepada alam ini adalah worldview yang tauhid. Kita tidak nampak sesuatu yang berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah mempunyai rangkaian sifat dan juga perbuatan. Ini adalah kesan, impak daripada sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan zat, bukan zat. Zat Allah SWT tidak dicapai oleh akal manusia. Tapi Allah SWT ingin dikenali di kalangan makhluknya melalui sifat dan perbuatannya. Penciptaan alam ini, apabila mata manusia melihat keindahan alam ini, maka dia teringat keindahan siapa? Dia teringat keindahan Allah, keindahan penciptanya. Manusia itu apabila dia melihat suatu produk yang baik, maka dia akan berfikir siapa yang mencipta produk tersebut. Dia akan memuji kilang ataupun jenama tersebut yang menciptakan produk itu. Apabila ada sesuatu yang cantik, yang indah, maka apa yang tercetus dari ini, siapa yang mencipta, siapa yang melukis, siapa yang membuat gambaran lukisan yang indah. Dia mungkin mencari siapa pelukisnya. Dia berhak untuk mendapat pujian di atas lukisan yang penuh yang nampak clear. Begitu juga manusia bila dia melihat pada alam ini yang terbentang, yang berjalan dengan begitu harmoni. Dia ada cakrawala kita. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang mentadbirnya? Siapa yang menciptakan kita dengan penuh keindahan, penuh kehebatan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ciptaan hidup kita, ciptaan mata kita. Dan mata kita lebih hebat daripada jutaan kamera. Akal kita lebih baik daripada jutaan, daripada otak kita lebih baik daripada jutaan komputer. Itu telinga kita. Allah SWT bagi software pada dalaman hati kita yang kita tidak dapat rasa dengan kasar, tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi datang daripada Allah SWT letakkan di dalam hati kita suatu bentuk sanubari hati. Yang ini bukan jantung yang berteguk tu, tapi di dalamnya yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Diri kita ada sesuatu di dalamnya yang dinamakan roh. Di antara lambung kita ada dinamakan sebagai nafsu yang kita tak nampak. Otak kita punya tempat yang di dalamnya ada sesuatu yang seni yang datang daripada Allah SWT straight di dalamnya, namanya akal. Yang berlipat-lipat dalam otak itu otak. Tapi akal adalah sesuatu yang tak nampak oleh manusia. Dan semuanya ada kaitan dengan roh manusia. Apa yang datang melalui daripada akal ataupun nafsu ataupun hati manusia, ini akan efek kepada roh manusia. Dan yang bagi efek kepada akal dan juga hati adalah anggota luar manusia. Apabila anggota luar manusia, 7 panca indera yang tidak dijaga dengan baik, ini semua adalah jendela yang akan menggerutkan hati, yang merosakkan nafsu, yang merosakkan hati, akhirnya merosakkan roh manusia. Roh yang rosak, akhirnya roh itu akan kurus kering, dan roh ini akan lemah. Apabila semakin lemah roh tersebut, semakin banyak hijabnya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin sukar perjalanannya di akhirat nanti. Kerana perjalanan akhirat adalah semuanya yang berkaitan bagaimana pembinaan roh kita di dunia ini, pembinaan jiwa kita. Sejauh mana kita dapat hilang sifat takabur dalam diri kita, begitu kekuatan roh kita. Kerana yang masuk syurga nanti roh yang kuat yang tidak ada sifat takabur di dalam. Kerana itu Rasulullah mengatakan mereka yang kembali kepada Allah ada satu zarah dengan sifat takabur, roh itu masih belum layak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Selagi perasaan takabur sebanyak satu zarah itu dileburkan dalam api neraka itu. Kerana yang boleh leburkan takabur itu adalah api. Maka sebelum terlambat, maka di dunia ini Allah SWT masih beri kita ruang, masih beri kita ruang untuk kita memperbaiki hati kita, untuk kita memperbaiki jiwa kita.
supaya kita kembali kepada Allah dengan qalbi salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat daripada segala macam penyakit, daripada segala macam kotoran dan juga aib yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku, huwa, dia, Allahu ahad, Allah yang ahad, yang maha tunggal, yang maha esa. Kenapa ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Kerana seorang yang kafir datang membongkar kepada Rasulullah, bertanya, ya Muhammad, Allah itu apakah nasab salah silahnya? Daripada mana, siapa yang beranakkannya? Dan siapa keluarganya? Diciptakan daripada emas ataupun diciptakan daripada perak? Cuba sebutkan salah silah Allah Ta'ala, nasabnya, turunannya. Kena bongkar ya, maka Rasulullah. Maka Allah Ta'ala menghantar Jibril AS membawa surah Al-Ikhlas kepada Rasulullah SAW sebagai jawapan kepada orang kafir yang bongkar tadi. Kul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahawa dia Allah yang maha tunggal, yang mula-mula disebutkan huwa. Huwa itu adalah zat Allah SWT. Itu yang menjadi maksud kita dan matlamat kita. Disebabkan kita wujud dalam dunia untuk sampai kepada huwa tersebut. Zat Allah yang tidak bernama, tidak berhuruf. Allah itu nama untuk kita makhluk mengenali Allah. Alamat, sign, petanda Allah. Tapi Allah adalah zat yang jika tidak ada nama Allah, kita inginkan yang zat tersebut Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maktubi. Wahai Tuhanku, Engkau adalah maksud, Engkau adalah matlamatku, Engkau adalah tujuan akhir. Seorang yang sampai kepada martabat ini, maka zikirnya tidak lagi la ilaha illallah, zikirnya tidak lagi Allah, zikirnya adalah setiap keadaannya, pandangannya, pemikirannya, lebur dirinya, fana dirinya adalah kepada Ruh. Tidak ada Allah pun tidak. Tapi seorang yang sampai kepada martabat tersebut, dia perlu melalui fasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah tidak ada apa lagi yang dinafikan daripada hatinya, dia masuk kepada Allah, 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 Allah. Ini isbat kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kesucian Allah, ketunggalan Allah, keesaan Allah. Hati manusia ini Allah ciptakan walaupun begitu, tetapi di dalamnya yang dinamakan hati sadubari yang tidak nampak dengan akal manusia, yang boleh diisi dengan kehebatan Allah. Lebih besar daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Kerana hati itu memang Allah ciptakan mempunyai kapasiti dan capability untuk memikul keagungan Allah. Langit dan bumi tidak boleh memikul keagungan dan kehebatan Allah, tapi hati manusia mampu. Dan memang Allah ciptakan hati manusia untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, sesungguhnya salat aku dan ibadah aku, kehidupan aku dan juga mati aku lillah, untuk Allah. Dan ini yang dinamakan sebagai tauhid. Kita tidak nampak sesuatu yang berpecah-pecah. Semuanya adalah bersatu, satu sifat perbuatan Allah, satu sifat Allah, satu perbuatan Allah. Pemilik kepada sifat dan perbuatan itu adalah zat yang maha tunggal, yang maha esa. Dan sifat dan perbuatan tidak berpisah daripada zat. Tapi kita tidak melihat, dan sehingga seseorang yang memahami secara sesat, yang terpesong mereka melihat ini zat Allah, ini zat Allah, dapat dirinya zat Allah, dapat pokok ini zat Allah. Tidak. Yang dibicarakan di sini bukan zat Allah.
tapi sifat dan perbuatan Allah. Fa inna ma tuwajjihu fa thamma wajhullah. Di mana sahaja kamu berpaling, di situ wajah Allah. Apa maksud wajah? Itu bukan zat, itu sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang melihat sifat dan perbuatan, dia akan terus teringat zatnya. Zat kepada pemilik, kepada sifat dan perbuatan itu. Sebab ini kita telah bincangkan yang panjang, bahawa sifat dan perbuatan tidak berpisah daripada pemilik sifat dan perbuatan tersebut. Dan alam ini, lihat, itu adalah kesan daripada sifat dan perbuatan. Dan kesan pun tidak berpisah daripada perbuatan, perbuatan tidak berpisah daripada sifat, sifat tidak berpisah daripada zat. Maka di situ kita dapat fahami dalam Al-Quran mengatakan bahawa ma'akum annama kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Di mana sahaja. Wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan dia lebih hampir dengan kamu, lebih hampir daripada orang leher kamu dengan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Perbuatan kamu. Setiap perbuatan kita. Allah Zat yang Maha Tunggal, yang tidak ada permulaan baginya dan tidak ada perakhiran. Bagaimana Zat yang wujud tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran, maka akan manusia terhenti. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La bidayah wa la nihayah. Allah tidak ada permulaan, tidak ada beginning, tidak ada ending. Karena itu penghujung kepada mengenal Allah Ta'ala adalah tidak mengenal. Jadi dia boleh mengenal, dan dia akan akhir sekali, dia akan sampai kepada satu tahap dia tidak dapat kenal zat Allah SWT. Akalnya terhenti. Selagi akalnya dapat mengintimidasi bagaimana zat Allah, dapat membayangkan zat Allah, itu bukan Allah. Yang kita lihat di alam ini adalah sifat dan juga perbuatan Allah. Ini tidak berpisah daripada zat Allah. Di akal manusia terhenti apabila hendak mencapai lebih daripada memahami zat Allah SWT. Itu Allah Ta'ala mengatakan tafakur renung di atas apa yang dengan kau renung mengenai zat Allah. Orang yang memikirkan mengenai zat Allah, dia boleh jadi gila, dia boleh jadi majnun. Kerana akalnya tidak tertampung bagaimana zat Allah, tapi akalnya boleh merenung dan bertafakur keindahan Allah yang ada pada alam ini, kehebatan Allah yang ada pada alam ini, ketunggalan, keesaan Allah yang ada dalam alam ini, sifat dan perbuatannya, semuanya satu. Kita nampak berpecah-pecah dengan mata kita, dia pecah. Tapi apabila sifat dan perbuatan miliknya adalah Allah, maka ini yang satu bagi Allah. Kerana sifat dan perbuatan itu milik Allah. Jadi di sini apa yang kita nak sampai kepada ketauhidan, yang makna daripada pengajian akidah yang kita sebut tauhid. Tauhid mengisahkan Allah pada satu perbuatan, satu sifat, satu asma. Pada zaman Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, seorang wadahri ataupun etis yang tidak percaya kepada kewujudan Allah, yang mengatakan bahawa alam ini tercipta dengan sendirinya, dengan automatiknya, telah pergi ke kota Baghdad dan mencabar ulama untuk berbahas, berdebat, dan akhirnya semua ulama kalah dalam perdebatan dengan seorang etis itu, etis ataupun dahri, buah dahri, mengatakan semua yang tercipta ini tidak ada penciptanya, semua terjadi dengan automatik. Maka sampailah pengetahuan kepada kekalahan ulama di Baghdad kepada seorang etis itu, sampai kepada pengetahuan Imam Abu Hanifah berada di luar kota Baghdad, dan akhirnya dengan keizinan daripada gurunya Imam Muhammad, Imam Abu Hanifah telah mendapat izin untuk masuk ke dalam kota Baghdad untuk berdebat dengan etis tersebut. Apa maksud mengikuti izin gurunya? Ketika itu dia muda, masih sedang belajar, tapi Allah SWT memberikan kecerdasan akal yang hebat.
kepada Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah masuk dalam kota Baghdad dan dia berkata kepada Idris tadi, aku mendengar bahawa engkau telah mencabar ulama Baghdad dan engkau masih mencabar kalau ada lagi ulama yang boleh berdebat dengan engkau. Dia kata, ya, aku masih menanti mereka kata hari ini ada ulama datang untuk berdebat dengan aku. Yang dimaksudkan itu adalah aku, kata Imam Abu Hanifah. Aku yang datang untuk berdebat dengan engkau. Maka Idris tadi mengatakan, tolong tetapi kerana ulama yang tua-tua, yang besar-besar, yang hebat, yang lebih lama dalam ilmu telah kalah dengan aku, engkau nak berdebat dengan aku. Imam Abu Hanifah mengatakan, kamu jangan lihat kepada saiz, lihat kepada bentuk aku. Jawapan itu bukan aku, tapi ilmu yang telah kurniakan. Kemudian Idris menyahut cabaran untuk daripada Imam Abu Hanifah untuk berdebat. Akhirnya Idris tadi naik di atas mimbar, jadi boleh ajukan soalan kepada Imam Abu Hanifah. Dengar, wahai budak muda, kamu mengatakan Allah Ta'ala itu wujud. Bagaimana sesuatu yang wujud itu tidak boleh dilihat, tidak masuk logik, tidak masuk akal manusia sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada, tetapi tidak boleh dilihat dengan mata. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ini soalan yang mudah, soalan yang senang. Jadi apa jawapannya? Kata Idris. Imam Abu Hanifah mengatakan, tolong bawa kepada aku susu. Kepada ditanyakan kepada Idris tadi, kamu nampak susu ini? Nampak. Kamu yakin dalam susu ini ada lemak? Atau bahasa sekarang ni kalsium lah, kalsium ataupun lemak. Kamu yakin ada lemak dalam setiap susu? Ada lemak, ada kalsium. Kamu yakin ada lemak dalam susu ini? Kata, aku yakin setiap susu ada lemak di dalamnya. Mana ada susu yang tidak ada lemak di dalamnya? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau begitu tunjukkan aku di mana lemak ataupun kalsium di dalam susu tersebut. Dan susu ini tunjukkan di atasnya kah, ataupun di bawahnya kah, ataupun di pertengahannya kah. Maka Idris tadi mengatakan, bagaimana aku boleh mengatakan dan menunjukkan secara spesifik, secara tepat di mana lemak tersebut. Lemak tersebut di dalam susu itu. Ya, aku tahu memang ada lemak dalam susu. Tunjukkan secara spesifik. Tunjukkan. Atau aku tak tahu ada dalam susu tersebut. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau lemak yang berada dalam susu ini yang merupakan makhluk, kamu tidak dapat tunjukkan, tidak nampak dengan mata kasar kamu, tidak dapat point secara spesifik. Bagaimana Allah yang merupakan Khaliq, merupakan pencipta kepada susu dan kalsium. Maka seluruh penduduk kota Baghdad berhimpun ketika itu, semuanya bergema dengan takbir kemenangan untuk Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, apakah soalan yang kedua? Jadi tadi mengatakan Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bagaimana sesuatu yang wujud itu tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak ada penghabisan. Jadi setiap yang wujud itu pasti ada permulaan dan pasti ada perakhiran. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, sebelah daripada jari telunjuk kamu ada jari apa? Ada jari tengah. Sebelah jari tengah, jari manis. Sebelah jari manis, jari kelingking. Lepas jari kelingking, dia tidak ada. Jadi di mana permulaannya? Baik, sebelah daripada jari telunjuk, kita ada jari ibu jari. Sebelah ibu jari, kita tidak ada. Ini jari jemari yang merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak tahu di mana permulaan dan tidak ada penghujungnya. Ada satu jawapan yang mungkin lebih membuat dia terfaham mengenai nombor. Selepas daripada nombor 1,
Apakah nombor setelah nombor 1 iaitu nombor 2? Apakah setelah nombor 2 iaitu nombor 3? Di manakah akhirat? Di manakah hujung kepada nombor tersebut? Disebutkan secara spesifik nombor yang terakhir. Dan sebelum daripada nombor 2 ada nombor 1. Dan sebelum daripada nombor 1 ada kosong. Sebelum kosong negatif 1. Sebelum negatif 1 negatif 2. Jadi mana penghujungnya? Jika nombor yang merupakan ciptaan Allah SWT tidak ada permulaan, tidak ada penghujung, bagaimana Allah yang merupakan Khalik? Tentu tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Walaupun tidak dapat difikir dengan akal manusia. Dan Imam Hanifah memberikan sesuatu yang boleh difikir dengan manusia. Kemudian mengatakan ketika itu bergema sekali lagi seluruh kota Baghdad, Allahu Akbar. Di atas keterangan jawapan daripada Imam Abu Hanifah. Dan soalan yang ketiga, Al-Ghazali mengatakan pada ketika ini apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah yang sedang diperbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika ini? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan ada satu soalan yang baik seperti itu perlu dijawab dengan keadaan yang baik juga. Maka itu mengatakan bagaimana? Imam Abu Hanifah mengatakan kamu turun daripada mimbar, biar menjawab daripada atas mimbar. Kemudian saya turun daripada mimbar dan Imam Abu Hanifah naik di atas mimbar. Kemudian Imam Abu Hanifah mengumumkan kepada seluruh kota Baghdad, mengatakan dengarkan jawapan. Apakah kelakuan dan perbuatan Allah pada ketika ini, iaitu Allah menurunkan yang batil dan Allah menaikkan yang hak. Perbuatan Allah yang menurunkan etis daripada mimbar Allah, yang menaikkan juga Allah. Siapa yang membuat tersebut? Apa perbuatan Allah pada ketika itu? Menurunkan yang batil, menaikkan yang hak. Sekali lagi bergema takbir di atas kemenangan Imam Abu Hanifah. Dan pada ketika itu nama Imam Abu Hanifah harus dengan keilmuannya. Ketika itu telah dijadikan qadi pada usia yang muda dan menjadi mufti yang sangat pada usia yang sangat muda kerana kehebatan ilmu. Walhasil zat Allah SWT itu tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Kita lihat seterusnya Musallif mengatakan membawakan sebuah kisah Imam Ghazali, seorang pemuda yang terdapat bekas-bekas tapak pengaruh ibadah pada dirinya masuk mendekat kepada Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali berkata kepadanya, wahai pemuda, apakah kamu mengenal Allah? Seorang pemuda datang dari Imam Ghazali. Apa soalan Imam Ghazali? Wahai pemuda, adakah kamu mengenal Allah? Lalu pemuda itu jawab, apakah orang akan menyembahnya kalau zat itu tidak dikenalnya? Imam Ghazali berkata, bagaimana cara engkau dapat mengenalnya? Bagaimana kamu dapat mengenal Allah? Pemuda itu menjawab, yang pertama, aku mengesakannya dan aku tidak mendefinisikannya tentang hakikat zatnya. Yang kedua, aku menyembahnya dan aku tidak akan mereka-reka, yakni mencari cara untuk membentuk hakikat zatnya. Dan yang ketiga, setiap sesuatu yang terlintas dalam fikiran, yakni angan-angan atau pemahaman yang menjelaskannya, maka Allah berbeza dengan sesuatu yang terlintas itu. Lalu Imam Ghazali berkata, aku telah memutuskan dan menghabiskan sebahagian besar umurku dalam memahami yakni mengesakan Allah, dan sesungguhnya pemuda ini telah mampu mengumpulkannya, yakni cara mengesakan Allah dalam 3 kalimah tersebut. Demikian penuturan Syekh Al-Muniri dalam kitab At-Tuhfatul Wafiyah. Ya, bagaimana Imam Ghazali dengan kedalaman ilmunya, yang keluasan ilmunya, begitu panjang masa yang diambil, tempoh yang diambil untuk menuntut ilmu, untuk mencari Allah, untuk mengenal Allah, tetapi dengan perkataan seorang pemuda dalam 3 kalimah cara dia mengenal Allah. Yang pertama, aku mengesakan, uhiduhu wa la ahuduhu. Aku mengesakannya dan aku tidak mendefinisikan tentang zat Allah. Kerana zat itu tidak ada definisi. Zat Allah tidak boleh dicapai oleh akal manusia. Tidak ada ta'rif ataupun tidak ada definisi, tidak ada had, tidak ada limit untuk zat Allah SWT. Tidak ada limit dengan definisi. Akal manusia takkan tercapai.
Dan aku mengesahkan Allah dalam keadaan itu, kata pemuda tadi. Yang kedua, wa'buduhu wa la ukayyifu, aku menyembahnya dan aku tidak mereka-rekanya. Wa ukayyifu, yakni tidak meletakkan kaifiat bagaimana Allah SWT, bagaimana rupa Allah, bagaimana bentuk Allah. Adakah Allah Ta'ala bersudut, adakah Allah Ta'ala itu bersegi, adakah Allah Ta'ala itu berada pada zaman sekarang ataupun zaman yang depan ataupun zaman yang akan datang. Maka dia tidak langsung meletakkan apa-apa kaifiat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya, bentuknya, seginya, sudutnya tidak terlintas langsung dalam fikirannya. Maka aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal yang demikian. Dan yang ketiga, wa kullu ma khatara fil waham aw dahul fahm wallahu bi khilafi dzalik. Jadi dia mengatakan apa sahaja yang terlintas, apa sahaja yang terbayang dalam akalku, dalam pemikiranku mengenai bagaimana rupa dan bentuk zat Allah, aku terus memahami bahawa itu bukan zat Allah. Kerana akal manusia ada sesuatu yang terbatas, mempunyai limit, mempunyai terhad, yang mana ini tidak akan dapat mencapai dan menggapai bagaimana zat Allah. Dan jika ini yang datang dalam bentuk rupa dan bentuk zahir dia juga terbayang, maka dia yakin bahawa ini bukan zat Allah. Kerana zat Allah tidak akan dapat diimajinasikan, tidak dapat dibayangkan. Kerana itu apa yang kita sebutkan tadi, akhirat ataupun penghujung kepada mengenal Allah itu tidak mengenal. Kita menyembah Allah, kita mengesahkan Allah, kita mengenal Allah dan keadaan Allah tidak berupa, tidak berbentuk, tidak bersudut, tidak bersegi, tidak berada di dalam masa ataupun di luar masa, tidak berada di dalam ruang ataupun di luar ruang. Bagaimana boleh sesuatu itu tidak di dalam ruang dan tidak di luar ruang? Bagaimana sesuatu itu boleh tidak berada di dalam masa dan di luar masa? Akal manusia tidak akan tercapai. Akal manusia tidak akan dapat terfikir bagaimana. Tapi demikian, zat Allah tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Selagi dapat difikirkan, dapat didefinisikan zat Allah, itu bukan zat Allah. Selagi boleh dibicarakan dengan kalam manusia, itu bukan zat Allah. Dan seseorang itu mengenal Allah dengan cara yang berlainan. Ada seorang yang mencari Allah yang tadi kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang mencari Allah untuk kenal Allah dengan hatinya, dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyak. Ada yang dengan memperbanyakkan solat sunat. Ada yang mencari Allah untuk menghadirkan hatinya ketika dia bertafakur dan bermuhasabah, berkhalwat, muraqabah. Dia yakin bahawa Allah sedang mengawasinya, mengawasi pemikirannya, lintasan hatinya. Dia meyakini bahawa dia sedang dipandang Allah. Setiap degupan jantungnya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada aliran darahnya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alirkan oleh Allah. Yang mampu mengalirkan adalah Allah, yang mendudukkan adalah Allah. Di situ dirasakan kebersamaan Allah, ma'iyatullah. Ada yang mengenal Allah melalui ujian yang dia hadapi, dia ditimpa musibah, dia ditimpa bencana. Sejauh mana dia cuba mengelakkan dirinya daripada kerugian, dia cuba mengelakkan dirinya daripada tidak tertimpa musibah dan kemenangan, tapi dia ingin tertimpa juga. Ada orang yang cuba kenal Allah dengan ujian tersebut, dengan dugaan tersebut. Jika ujian dan dugaan datang kepadanya dan dia mempertikaikan kenapa takdir Allah seperti ini, maka dia telah menolak sesuatu yang dia boleh menjadi pantaran untuk seseorang kenal lebih rapat Allah, lebih hampir kepada Allah. Dia mempertikaikan dan dia tidak berpuas hati di atas apa yang telah ditetapkan Allah, maka dia rugi. Kadang-kadang dengan melalui ujian itu, seorang itu lebih hampir kepada Allah dengan memahami rahsia dan hikmah. Mengapa Allah Ta'ala lakukan yang sedemikian? Kerana Allah yang Al-Hakim tidak melakukan
di luar kebijaksanaan. Tidak, semua dilakukan dengan kebijaksanaan Allah. Ada rahsia, sama ada kita faham atau tidak faham, sama ada kita sedar atau tidak sedar. Dan ada orang yang mengenal Allah daripada nikmat yang diperolehinya. Ada seorang yang sentiasa dilimpahkan anugerah, dilimpahkan nikmat. Maka bagaimana dengan nikmat itu tidak mengenal Allah? Kalau dia tidak menggunakan nikmat itu sebagai jalan perantaraan untuk kenal Allah, maka dia akan leka dengan nikmat tersebut. Dia akan alpa, dia akan lalai dengan nikmat itu. Jadi takut nikmat itu membuatkan dia lebih jauh daripada Allah, lebih jauh. Padahal ujian dan juga nikmat, musibah dan juga nikmat, kedua-dua boleh menjadi perantara untuk seorang yang lebih dekat pada Allah ataupun seorang yang berinteraksi secara yang salah yang makin jauh daripada Allah, melalui ujian ataupun nikmat, melalui musibah ataupun anugerah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku dapat kenal Allah melalui sesuatu yang aku inginkan, tapi di pertengahan jalan ini dipatahkan. Kepada Allah yang mampu putus. Aku sudah merancang berbulan-bulan dengan plan, dengan plot yang baik. Mesyuarat demi mesyuarat telah dilakukan. Tapi apabila tiba masa ini dilaksanakan, cancel, terbatal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku mengenal Allah melalui apa sahaja keinginan dan kehendak aku yang tidak tercapai. Di situ aku dapat hadir kewujudan Allah. Sayyidina Ali adalah seorang yang hampir kepada Allah, tetapi melalui perkara tersebut dia lebih hampir kepada Allah. Maka setiap orang itu dia menggunakan wasilah-wasilah tertentu bagaimana dengan apa yang berlaku pada dirinya dan sekelilingnya dapat dia lebih hampir kepada Allah, lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah tauhid. Kita akan sama mengenai tauhid yang berikutnya pada minggu hadapan insyaAllah. Supaya untuk turunkan sedikit kita punya suhu, mungkin kasidah yang ringkas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi jasadi wa ruhi sayyidi
Baik, kita masuk dalam bab fikah, muka surat 45. Baik, Musani terus membincangkan mengenai fardu wudu. Pengarang berkata fardu wudu yang rukunnya ada 6 sahaja bagi haknya orang yang normal dan lainnya. Pertama ialah niat, yakni niat menghilangkan hadas, yakni niat menghilangkan hukum hadasnya seperti menghilangkan haramnya. Melaksanakan semacam solat kerana tujuan wudu ialah menghilangkan haramnya melaksanakan solat itu. Ketika seseorang niat wudu, maka sungguh ia mempertegas maksud tujuan wudu. Atau niat bersuci, iaitu untuk menghilangkan hadas, atau niat untuk diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang memerlukan wudu, atau niat menunaikan kewajiban wudu, atau niat menunaikan wudu, atau niat kewajiban wudu, atau niat wudu. Orang yang memiliki penyakit darurat seperti perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, penyakit wanita, dan orang yang berpesir yang selalu mengeluarkan air kencing, tidak cukup baginya untuk niat menghilangkan hadas atau niat bersuci untuk menghilangkan hadas. Kerana niat untuk orang yang istihadah atau orang yang sentiasa mengalir air kencingnya, sentiasa tak putus-putus air kencing yang keluar, ini adalah seorang yang berpenyakit, maka tidak apabila dia mengambil wudu untuk solat, dia tidak mengambil niat nawaitu raf'al hadasi, tapi niat istibahah, niat untuk dia memperbolehkan. Aku niat mengambil wudu untuk memperbolehkan sesuatu yang memerlukan wudu. Kerana dia tidak mengambil raf'al hadas, kerana hadas masih berada pada dirinya, seorang yang sentiasa keluar darahnya ataupun air kencingnya. Wajib untuk menyertakan niat pada permulaan bahagian yang dibasuh dari bahagian wajah, dan boleh dalam basuh wajah untuk memisahkan niat menghilangkan hadas dan bersuci darinya. Tidak demikian halnya memisahkan niat selain menghilangkan hadas dan bersuci untuk menghilangkan hadas tersebut dari macam niat yang lain pada anggota wudu, seperti orang yang wudu niat menghilangkan hadas dari wajahnya ketika membasuh wajah. Baik, itu untuk seseorang masuk ke dalam solat adalah wudu, dan wudu adalah salah satu daripada cara taharah untuk seseorang membersihkan dirinya daripada kotoran yang maknawi. Dan apabila kita mempelajari kitab fikah, bab yang pertama adalah bab taharah, bab bersuci, dan antara yang termasuk dalam bab bersuci itu adalah bab mengambil wudu dan juga bab mandi. Di dalamnya juga ada bab tayamum, dan apa sahaja yang berkaitan dengan taharah, iaitu kebersihan diri, berkaitan dengan kesucian, maka ini diletakkan pada bab yang pertama dalam fikah. Maka ulama mengatakan bagaimana taharah itu adalah sebagai sesuatu yang utama dalam kita menjalankan ibadah. Dan taharah yang kita bahaskan adalah taharah zahir kita, badan kita. Kalau mandi wajib itu adalah luaran kita. Begitu juga dengan kita mengambil wudu, yang kita bersihkan adalah anggota zahir kita, tapi ianya mempunyai kaitan yang rapat dengan roh kita. Seperti mana seseorang itu ingin masuk ke dalam balai roh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam fard Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berbicara, untuk berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, raja kepada segala raja. Maka bagaimana kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam balai roh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk masuk ke dalam satu fasa, yang mana fasa itu sebenarnya fasa roh, yang mana ketika alam roh dahulu, roh kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala sudira bikum qalu pada syahidina, suatu alam yang tidak ada makan di dalamnya, tidak ada minum di dalamnya, tidak ada tidur di dalamnya, tidak ada perkataan kalam ajnabi di dalamnya, hanya perbicaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan
di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ala sabili rabbikum qalu bala syahidina. Itu dialog kita berbicara kalam kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendengar kalam Allah, dan kita memahami kalam Allah, dan kita menjawab kalam Allah. Itu di alam roh. Dan untuk masuk semula ke alam tersebut, maka kita perlukan penyiasat diri kita. Sebab itu satu konsep yang penting yang digunakan dalam pengajian tasawuf mengenai wuduk dan solat itu adalah konsep pemisahan dan juga penyatuan. Iaitu ketika wuduk adalah pemisahan, dan ketika solat adalah penyatuan kita dengan Allah. Apa maksud penyatuan? Kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kebersamaan? Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat, kita sujud. Tidak dibenarkan sujud kepada manusia selagi dia bersuci, selagi dia membersihkan anggota badan. Dan apa maksud daripada wuduk itu pemisahan? Itu pemisahan anggota badan zahir kita daripada segala dosa-dosa, daripada segala kekotoran. Dan ini adalah kebersihan dan penyucian kepada 7 anggota, yang mana 7 anggota badan manusia adalah jendela yang memberi kesan kepada roh manusia, kepada hati manusia. Jika anggota-anggota itu melakukan maksiat, ia akan menyalurkan kepada hati adalah zulumat dan juga kegelapan. Dan jika perkara kebaikan, perkara kesolehan yang dilakukan dengan 7 anggota tersebut, maka dia menyalurkan nur dan juga cahaya kepada hati. Dan itu seorang yang melakukan wudu, maka khusyuk ketika mengambil wuduk itu bermula ketika dia memulakan wuduk tersebut. Kerana khusyuk di dalam solat itu tidak bermula daripada solat. Untuk seseorang mempunyai khusyuk di dalam solat, dia bermula mempunyai khusyuk ketika berwuduk. Seorang yang boleh menghadirkan hatinya khusyuk dan khudu' ketika mengambil wuduk, dia akan memberi kesan apabila kita berada di dalam solat sedang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hatinya yang menerawang ketika dia mengambil wuduk, begitu keadaan hatinya ketika dia dalam solat. Kerana itu ketika mengambil wuduk makruh untuk kita bercakap-cakap dengan orang. Melainkan kalau percakapan itu percakapan yang bermanfaat ataupun percakapan agama. Dan ulama mengatakan walaupun begitu kalau boleh meninggalkan apa sahaja bentuk perbicaraan kita dengan manusia. Kerana masuk sahaja ketika mengambil wuduk, dah kita dalam keadaan yang standby. Hati kita dah ready untuk masuk ke dalam satu alam roh, yang mana dalam solat itu tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada rehat, tidak ada perbuatan dan kelakuan yang ajnabi, yang asing, tidak ada kalam yang ajnabi ataupun kalam yang asing. Semuanya adalah seperti mana di alam roh, tidak boleh goyang-goyang, tidak bergerak, tidak boleh berpaling. Badan menghadap kiblat. Kiblat itu sahaja, itu adalah zahir, tapi hakikatnya adalah kiblat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan kekhusyukan dan juga hadirkan hati ketika mengambil wuduk tadi, kerana ini akan memberi kesan kepada kekhusyukan kita di dalam solat. Dan kita mengambil wuduk dengan air, kerana manusia itu diciptakan pada asalnya daripada tanah, dan tanah yang mempunyai elemen air di dalamnya yang banyak. Dikatakan air dalam tubuh manusia adalah 70%. Dan juga kita lihat alam ini, bumi ini adalah campuran daratan dan juga lautan. Daratan 30%, lautan juga 70%, lautan 70%, daratan ataupun tanah adalah 30%. Begitu juga badan manusia. Badan manusia majoriti elemen yang berada dalam diri kita adalah air. Kalau tak silap 70% air yang berada pada diri kita. Maka untuk tujuan kesucian itu, tanah tadi digabung semula dengan air. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, aku ciptakan kamu daripada tanah. Tapi dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala mengatakan, wa khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu daripada air. Bermakna setiap
yang diciptakan Allah, makhluk yang berada di alam ini juga ada elemen air di dalamnya. Apa sahaja, pokok, binatang, daratan, semua ada elemen air di dalamnya, sama ada kita nampak ataupun tidak. Maka gabungan air tadi dengan tanah, kita diciptakan daripada tanah, kita asal dari tanah. Untuk membersihkan juga ada gabungan air dengan tanah, kesucian dengan kesucian. Maka kembalikan kita semula daripada asal kejadian kita. Jadi seorang yang balikkan dirinya pada asal kejadian, maka di situ dia akan menampak untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ tafakur yang diperlukan seseorang untuk melihat daripada mana asalnya dan ke mana dia hendak pergi. Perjalanan dia sekarang menuju ke mana dan ke mana destinasinya setelah ini. Maka apabila air tidak ada, digunakan tanah. Alternatif lain bagi air, bila kita tercipta daripada tanah adalah suci, maka apabila air tidak ada kehabisan dan sebagainya, kering kontrak, maka digunakan tanah untuk bersuci. Gabungkan tanah dengan tanah. Dan mempunyai hikmah yang besar dalam wudu ini. Wudu, Rasulullah SAW mengatakan akan gugur dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan yang diperbuat daripada tangannya, daripada wajahnya, daripada matanya, daripada telinganya, daripada kakinya, dan anggota-anggota yang lain akan gugur. Mana daun yang keguguran kering, begitu Allah SWT akan bersihkan dosa. Dan ulama mengatakan dosa yang gugur itu adalah dosa-dosa kecil, manakala dosa yang besar berhajat kepada solat taubat, penyesalan dan juga azam kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Jadi dosa-dosa kecil manusia digugurkan daripada dosa yang dilakukan dengan tangannya, dosa yang dilakukan dengan matanya, wajahnya, dengan kepalanya, apa yang dipikirkan, misalnya buruk dan sebagainya, dibersihkan. Dipisahkan dosa-dosa itu, disahkan daripada diri dan supaya nak masuk nanti satu tempat yang suci, muqaddas itu untuk kita berbicara dengan Allah, untuk kita berkalam dengan Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau aku ingin berbicara dengan Allah, maka aku dirikan solat. Dan jika aku ingin Allah berbicara dengan aku, maka aku buka Quran, aku baca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Imam Abu Hanifah rahimahullah alaihi diberikan keistimewaan oleh Allah SWT untuk melihat dosa apa yang dilakukan oleh manusia yang gugur daripada titisan air yang keluar jatuh daripada anggota badannya. Suatu ketika Imam Hanifah sedang mengambil wudhu sebelah seorang pemuda. Dia nampak air yang jatuh daripada tangannya, dia nampak air yang jatuh daripada mukanya. Dia tahu dosa apa yang keluar itu, dikasyafkan oleh Imam Hanifah. Sebab itu dalam mazhab Hanafi disunahkan setelah mengambil wudu itu dilapkan, dikeringkan dengan kain supaya dia tidak masuk ke tempat solat nanti dengan air-air yang penuh dengan dosa. Di mazhab Syafi'i kita tidak membenarkannya, dan sunnah dia mazhab Syafi'i membiarkannya tak berulang-ulang. Kenapa Imam Abu Hanifah letakkan perkara tersebut dan mazhabnya? Kerana dia lihat dengan mata kepalanya sendiri dosa-dosa yang keluar daripada anggota badan manusia. Dan seorang yang mengambil wudu, dia berada di dalam suatu cahaya kerohanian yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, disebut sebagai spiritual glow ataupun angelic glow, yang mata manusia, mata kasar tidak dapat lihat. Dan ini dapat dilihat nanti di akhirat akan lebih terang lagi, lebih jelas. Yang mana manusia akan dibangkitkan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, aku mengenal umat aku yang begitu ramai, yang mana satu umat aku dapat kenal daripada pancaran cahaya wudu yang mereka lakukan. Maka Rasulullah mengatakan, perpanjangkan basuhan bahagian wudu tersebut, kerana bahagian yang dilebihkan itu juga akan bercahaya di hari kiamat. Maka seorang yang sentiasa mengambil wudu, kadang-kadang di dunia ini lagi Allah SWT telah pancarkan cahaya daripada wajahnya, daripada tangannya. Kadang-kadang boleh dilihat.
Jika tidak di dunia, maka di akhirat, maka bahagian badan yang dibasuh di tangannya yang mencapai pada limit wajib itu adalah di siku, maka ditepikan sedikit supaya di situ juga bercahaya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai ke sini. Sampai ke sini kena inginkan cahaya daripada Allah SWT, inginkan nur. Dan seorang yang sentiasa berada dalam keadaan wudu, dia mendapat sesuatu kekuatan daripada Allah SWT untuk mengerjakan amal ibadah. Akan senang dia tarik taufik dan hidayah daripada Allah. Dan seorang yang sentiasa dalam keadaan wudu, senang untuk dia berzikir, senang dia nak capai tasbih, untuk dia bertasbih, bertahmid. Mudah dia rasa ringan untuk dia ambil Quran, untuk baca. Sebab apa? Dia melihat diri dia dalam keadaan wudu. Dan seorang yang sentiasa berada dalam keadaan wudu, dia akan sentiasa dalam keadaan ready untuk maut menjemput. Alangkah indahnya jika seseorang malaikat maut datang melari nyawanya sambil dia berwudu. Dia berjumpa Allah dalam keadaan dia sudah suci. Dia berjumpa dan bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa-dosa terhudur tadi. Ditarik nyawanya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci. Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya. Seorang yang sentiasa mengambil wudu, suatu kesediaan akan muncul dalam hatinya untuk sentiasa menghadapi kematian. Tak takut dan tak gentar dalam malaikat maut rentak nyawa ketika itu. Kerana dirinya sudah suci. Dan apa yang perlu kita fahami dalam wudu ini, pembersihan anggota badan kita tadi, apa yang diangkat. Yang diangkat itu namanya hadas. Hadas itu adalah kotoran maknawi yang kita tidak nampak dengan mata kita. Ini terangkat. Apabila terangkat kotoran maknawi itu, hanya mereka yang mempunyai mata hati yang terang yang dapat melihat bahawa seseorang itu dalam keadaan yang suci. Kotoran maknawi terangkat, sehingga mengizinkan dia dan membenarkan dia untuk bersujud, untuk rukuk, untuk solat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah niat. Di sini dikatakan niat menghilangkan hadas. Kadang-kadang kita dalam bahasa Melayu, kita berniat sahaja aku mengangkat hadas kecil, dibolehkan. Sahaja aku mengambil wudu pun boleh. Sahaja aku melakukan wudu pun boleh. Sahaja aku mengambil fardu wudu lillahi ta'ala pun boleh. Jadi dalam perkara niat ini, maka dia perlu tahu bahawa perbuatan atau ibadah manusia itu adalah gabungan daripada rukun qalbi, rukun fi'li dan juga rukun qauli. Di sini adalah rukun qalbi. Di sini bagaimana seseorang itu ada connection atau hubungan apa yang dilakukan oleh perbuatan zahirnya dengan hati dalaman. Dia melakukan sesuatu yang boleh dilakukan dengan tangannya, membersihkan badannya, wajahnya, kakinya. Kemudian untuk membersihkan yang dalam itu dia tidak dapat capai. Di situ dia menggunakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran hatinya. Sesuatu yang dia tidak dapat capai dalaman batinnya untuk mencuci, maka di situ boleh campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan Allah yang boleh cucikan hati manusia, jiwa manusia. Kerana itu ketika dalam wuduk sudah hadirkan Allah di dalam khusyuk, kehadiran hati, kebersamaan dengan Allah, pilihan yang menyebabkan dia lebih dapat taufik dan hidayah untuk mengambil wudu, untuk melakukan amal soleh adalah Allah. Pilihan yang melakukan, yang memperjalankan, yang mempergerak hati ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ dia akan merasakan ma'iyat Allah, kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seseorang yang mengambil wudu tanpa membaca bismillah sebelumnya, tanpa membaca bismillah sebelum wudu, maka dia hanya membersihkan zahirnya sahaja. Dia tidak akan sampai kepada batin manusia. Walaupun dia berniat, dia memerlukan cahaya lebih besar, iaitu bismillah sebelum.
Cuba kita tidak membaca bismillah, sah wuduknya. Wuduknya sah. Tapi ini bertentangan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka jika seseorang mengambil wuduk di dalam tandas, bagaimana dia nak baca bismillah? Kalau niat mengambil wuduk ini, niat tempatnya di dalam hati. Dia tidak perlu ucapkan dengan lidah, dia tidak perlu sebut dengan lidah yang nawaitu rafa'an hadathi lillahi ta'ala, tidak perlu. Ataupun nawaitu wuduk lillahi ta'ala, tidak perlu. Tempatnya di dalam hati. Tapi bismillah itu perlu disebut. Jika seseorang yang tempat buang air besar, tempat buang air kecil, maka ini tidak sesuai untuk membaca bismillah. Tapi seseorang itu akan mendapat pahala sunnah, dia akan mendapat fadilat membaca bismillah itu hanya dihadirkan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika dia telah mengambil wuduk dan di pertengahan wuduk dia lupa baca bismillah, maka hadirkan bismillah pada pertengahan. Jika di dalam tandas, hadirkan di dalam hati. Jika di luar tandas, hadirkan yang di dalam. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu itu bukan hanya lupa baca bismillah ketika makan minum sahaja, tetapi pada perbuatan-perbuatan yang lain juga. Kalau dia tidak ingin baca panjang ketika pertengahan wudhu untuk menghadirkan bismillah, maka cukup dengan bismillah. Cukup dengan bismillah. Maka perkataan bismillah sebelum wudhu memainkan peranan yang penting dalam kebersihan dan kesucian jiwa. Dan mengambil wuduk untuk siapa? Tidak. Mengambil wuduk tidak. Untuk wuduk kita boleh mengambil niat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tetapi untuk mandi hadas besar tidak boleh dengan hanya aku sahaja aku mandi kerana Allah Ta'ala, tidak boleh. Mandi wajib boleh digantikan dengan mandi wajib. Dan ulama mengatakan mandi itu ada yang dinamakan mandi sunnah, ada mandi wajib, ada yang mandi biasa. Tapi wuduk ini bila disebut wuduk khas, ini adalah untuk ibadah. Tidak ada wuduk yang bukan untuk ibadah. Ulama mengatakan untuk wuduk itu boleh hanya sekadar mengatakan wuduk, tetapi mandi wajib perlu menyertakan mandi wajib ataupun mandi fardu, wajib ke atasku, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Faham tu? Faham tu? Karena orang yang istihadah ataupun salasul baul, orang yang tidak putus kencingnya keluar, ada orang yang berpenyakit sedemikian. Ada darah perempuan yang darahnya tidak henti keluar, dia perlu sumbat dan perlu mengambil wuduk untuk menjalankan solat. Tetapi niat wuduknya bukan sahaja untuk mengambil wuduk, tapi sahaja untuk berniat untuk diperbolehkan melakukan sesuatu yang memerlukan wuduk kerana Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebagai wuduk al-istibahah. Wuduk untuk diperbolehkan dia melakukan sesuatu yang memerlukan wuduk, sama ada solat ataupun tawaf atau bacaan Al-Quran. Kemudian ibadat yang setelahnya wajib untuk menyatakan niat pada permulaan bahagian yang dibasuh daripada bahagian wajah. Di tempat niat itu yang pertamanya adalah ketika air sampai kepada wajah. Bila air menyentuh saja wajah, dia terus berniat di pipi. Tempat niat di mana? Tempat niat di dalam hati. Jika dia terlupa air telah sampai separuh dan dia berniat di separuh, maka wuduknya itu dikira daripada tempat dia bermula niat itu. Di hidung dia kan ataupun di mulut. Yang lain masih belum lagi. Bermakna yang terbaik dia mengambil sekali lagi dan dia melakukan air daripada atas dengan bersertakan dengan niat. Dan niat itu tidak wajib untuk dia langsungkan sepanjang-panjang dia membasuh wajah. Cukup ketika air menyentuh sahaja ke bahagian wajah, dia diniatkan sejak mengambil air sembahyang atau mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Tak perlu sepanjang-panjang saja aku mengambil air sembahyang, tidak wajib. Tidak wajib sepanjang-panjang membasuh wajah dan tidak wajib sepanjang-panjang mengambil wuduk, tetapi sunnah. Untuk saya menghadirkan hati bahawa dia dalam keadaan wuduk. Menghadirkan setiap anggota badan, dia menghadirkan niat dia sedang melakukan wuduk. Dia sedang dalam proses, dalam menghadirkan dirinya di hadapan Allah SWT. Supaya hadir hati.
Imam Ghazali rahmatullahi alaih telah mengajarkan kitabnya doa-doa yang baik untuk dibaca ketika membasuh tangan, ketika membasuh wajah, ketika membasuh telinga. Doa-doa ini juga baik untuk diamalkan supaya hati kita hadir bersama dengan Allah SWT. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah aku mendapat catatan amalan daripada tangan kanan di akhirat nanti. Ketika basuh di tangan kiri, Allah hindarkan tangan kiri aku daripada menerima catatan amalan. Dan seorang menerima catatan amalan yang tangan kiri bermaksud nasibnya buruk di akhirat. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah jauhi daripada maksiat. Ketika membasuh tangan kiri, ya Allah jauhi daripada maksiat. Macam-macam niat dan doa yang kita boleh hadirkan. Ketika membasuh wajah, ya Allah mata aku hindarkan daripada melihat perkara yang haram. Ya Allah wajah aku jadikan ya Allah tercahaya di akhirat hingga dikenali oleh Rasulullah SAW. Ya Allah wajah ini ya Allah, kerana wajah ini menjatuhkan marwah, menyebabkan akhlak dosa yang menjatuhkan marwah. Apa sahaja doa yang boleh menghadirkan niat, menghadirkan kehadiran hati, hudurul qalb dan hati juga bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh dalam membasuh wajah untuk memisahkan niat, menghilangkan hadas dan bersuci darinya. Tidak demikian halnya memisahkan niat selain pada anggota-anggota wuduk, seperti orang yang wuduk niat menghilangkan hadas dari wajahnya ketika membasuh wajah. Ini semua ibarat yang agak memeningkan, tapi walhasilnya apa yang kita sebutkan tadi, seseorang itu boleh untuk memisahkan niat, iaitu ketika dia lepas daripada basuhan daripada wajahnya, dia juga boleh pisahkan niat itu pada anggota-anggota yang lain. Maksudnya dia boleh berniat, datangkan niat itu juga pada basuhan selain daripada basuhan wajahnya. Baik, itu saja untuk membasuh bahagian wajah. Kita akan masuk pada minggu hadapan insyaAllah. Kita ada masa yang sedikit untuk tasawuf. Pada muka surat 155. Kemudian sang pengarang bergegas dalam kajian ilmu tasawuf yang dapat menjernihkan hati, iaitu menyendirikan hati hanya kepada Allah dan fokus penghambaan dirinya dan menganggap rendah sesuatu selain darinya, dan hasilnya yakni hikmah manfaat yang boleh dipetik akan kembali kepada perbuatan hati dan organ-organ tubuh sebagaimana penuturan Syekh Bashani mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali. Dan pengarang menutup kitabnya dengan kajian ilmu tasawuf agar supaya proses yang terakhir dari seorang faqih, iaitu ahli ilmu fikih, ialah mensucikan hatinya dan menjernihkan kepribadiannya agar ia dapat bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, bersih dari kotoran jiwa. Dan berdasarkan ucapan para ulama sebagai berikut, siapa orang yang menguasai ilmu fikih namun dia tidak menguasai ilmu tasawuf, maka sesungguhnya dia menjadi fasik. Dan siapa orang yang bertasawuf namun tidak menguasai ilmu fikih, maka sesungguhnya dia menjadi zindik. Itu zahirnya iman tapi batinnya kafir, syirik. Dan siapa orang yang mengamalkan ilmu tasawuf dan mendasarinya dengan ilmu fikih dalam proses ibadahnya, maka nescaya dia akan mencapai tahqiq, iaitu pembuktian kepada seorang mukmin yang benar. Baik ilmu tasawuf juga dikenali sebagai ilmu ihsan, itu kadang-kadang dikenali sebagai ilmu akhlak, kadang-kadang dikenali sebagai ilmu adab, kadang-kadang dikenali juga dengan ilmu ma'rifat, ataupun kadang-kadang dikenali sebagai ilmu hakikat. Nah, apa sahaja nama yang diberikan yang tidak memberi masalah dan tidak timbul kemusykilan di atas nama, kerana apa yang penting untuk dipandang, untuk dihayati adalah intipati dan mesti dipati konten kepada apa yang terkandung dalam ilmu tersebut. Seperti mana dalam hadis Jibril yang mana telah dibahas pada awal kitab tadi, ketauhidan itu adalah iman, apakah itu iman yang ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, fikah tadi yang kita belajar, mal Islam, apakah itu Islam. Dan fikah kita membahaskan dan kita membicarakan Islam, 5 rukun Islam. Dan dalam ilmu tasawuf yang membicarakan pada soalan yang ketiga daripada Jibril, iaitu mal ihsan. Dan apakah itu ihsan? Dan Rasulullah SAW jawab, "Attaqudallah ka'annaka tarah, fa idza takun tarah fa innahu yarak." Itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mencapai yang demikian, tidaklah kamu yakin bahawa kamu sedang diawasi Allah. Kamu dipandang Allah, dilihat Allah.
Maka untuk mencapai seseorang itu beribadah seolah-olah dia melihat Allah, ini bukan sesuatu yang sunat. Ini bukan sesuatu yang hanya dicapai oleh ahli sufi ataupun ahli tasawuf, para wali yang tinggi. Ianya rukun agama yang ketiga yang perlu dicapai dan dimiliki oleh setiap mukmin. Selagi dia tidak mencapai kepada maqam tersebut, maka dia tidak melengkapkan rukun agama yang telah diwajibkan untuk setiap mukmin memilikinya. Islam, iman dan juga ihsan. Iman adalah tauhid. Tauhid adalah usuluddin, sesuatu yang tidak kena ada pada itu. Kemudian syariat, iaitu fikir. Kemudian ihsan, ia memerlukan satu proses. Ini ada madrasah yang tersendiri, kadang-kadang dipanggil sebagai tariqah. Tariqah itu adalah jalan-jalan untuk seseorang itu meniti maqam ihsan. Kalau tauhid itu kita boleh duduk dalam pengajian belajar tauhid, ada madrasah yang mengajar tauhid. Begitu juga fiqh dan juga syariat, banyak ulama-ulama dan asatidzah ustaz yang mengajar fiqh. Bagaimana seorang nak mencapai kepada maqam ihsan? Ini ada berkaitan dengan hati. Apakah itu tasawuf ataupun ilmu ihsan ini, itu membersihkan hati daripada segala penyakit-penyakitnya dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Dan ini tidak boleh dicapai dengan hanya mengamalkan syariat. Seorang yang bersolat, yang dapat datang solat berjemaah, mengerjakan haji dan mengerjakan zakat dan sebagainya, tidak bermakna dia terlepas daripada penyakit-penyakit hati. Dia mungkin mempunyai masalah, dia mungkin telah berumur lanjut, tapi tidak sedar bahawa dia mestinya ada sifat riya rupanya, ada sifat takabur rupanya. Selama ini dilakukan perbuatan bukan kerana Allah, kerana nakkan nama, nakkan disebut sebagai sebutan yang harum, tak beres dari hati. Maka begitu kita perlukan ilmu tasawuf untuk seorang meniti. Kerana seorang itu tidak akan mencapai pada maqam ihsan selagi dia mengenali aib-aib dalam dirinya, selagi dia tidak mengenali bentuk-bentuk dan juga jenis penyakit hati dan bagaimana merawat. Dan untuk merawatnya ada pakar mahir yang pakar dalam seluk-beluk mengenai hati, penyakit-penyakitnya dan juga cara merawatnya. Bukan semua ulama syariat atau bukan semua fuqaha yang boleh merawat penyakit hati. Kerana mereka mungkin mahir dalam bidang syariat dan juga bidang fikah, tapi tidak bermakna mereka mahir dalam bidang merawat penyakit hati. Seseorang yang sakit tapi ada perlukan pembedahan, dan jika ada dua doktor menjadi pilihan, satu doktor yang bertauliah bagi satu doktor tak bertauliah yang dia belajar operation atau pembedahan melalui bacaan buku sahaja, tak pernah melalui kursus, tak pernah housemanship, tak pernah, hanya belajar buku. Dan kita sakit perlukan pembedahan, mana satu yang kita pilih? Yang doktor yang melalui kursus housemanship, pengajian yang betul, mempunyai tauliah daripada orang sebelumnya, daripada profesional sebelumnya, di mana satu yang kita pilih? Yang mahir, yang bertauliah ataupun tidak bertauliah? Ini nyawa kita, nyawa kita. Kita akan pilih yang tidak bertauliah. Kita pilih yang bertauliah, yang telah menjalani bertahun-tahun pengajian, kedokteran, perubatan, yang melalui proses housemanship yang lama, mendapat tauliah daripada sarjana sebelumnya pula. Begitu juga dengan penyakit hati yang lebih rumit, yang lebih penting, yang lebih utama. Ada pakar, ada mahir yang kita perlu pergi kepadanya. Mereka ini disebut sebagai mursyid, mereka ini disebut sebagai murabbi, yang boleh tarbiyah kita, tarbiyah roh kita, di mana ibu bapa kita tarbiyah dan mendidik, memupuk badan kita, jasad kita. Begitu juga dengan rohani kita memerlukan kepada bapa rohani yang boleh tarbiyah kita, didik kita, asuh kita, untuk meniti satu tingkatan hingga mencapai maqam ihsan sehingga kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah SWT. Ini dipanggil sebagai musyahadah. Ila takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak dapat mencapai pada perkara demikian, kamu yakin bahawa dia mengawasi kamu. Ini maka muraqabah. Maka muraqabah berada di bawah musyahadah.
Musyahadah itu sentiasa menyaksikan Allah pada perbuatan, pada alam, pada dirinya sendiri. Kita dapat berkuasa, tidak mampu kepada perkara tersebut, maka muraqabah. Itu kamu merasa diri kamu sentiasa dilihat. Maka ini yang kita sebut agama Islam adalah sempurna daripada hardware dan software. Sebab apa yang kita belajar di Tauhid dan di fikah itu bukan hanya berbentuk ilmu maklumat dan juga pergerakan anggota zahir sahaja, tetapi ini yang meresap ke dalam batin manusia, ia apa yang dirasa pada diri batin kita. Kalau tidak, dalam solat kita baca saja baca, tidak rasa kita bercakap dengan Allah, tidak rasa kita berhadapan dengan Zat yang Maha Agung, tidak rasakan keagungan Allah di dalam solat, tidak rasa kehebatan Allah dalam solat. Apabila tidak merasa demikian, maka rohnya menerawang, akalnya menerawang, pemikirannya menerawang, tidak khusyuk dalam solat. Terfikir lepas ni dia nak buat apa, tadi dia jumpa siapa, lepas ni dia nak jumpa siapa, esok minggu depan dia nak pergi mana. Semua plan cukup berada dalam solat. Kenapa dia tak rasa kelazatan dalam solat? Dia tidak rasa. Rasa itu yang kita nak hadirkan. Rasa itu yang kita hadirkan ketika baca Quran. Kita rasakan kelazatan Quran. Ketika zikir, kita merasakan kelazatan zikir. Ini makam ihsan yang kita nak hadirkan. Rasa tersebut. Bila sebut nama Allah, rasakan kelazatan sebut nama Allah. Gentar hati apabila menyebut nama Allah. Ini yang kita rasa bukan hanya sekadar ilmu dan juga maklumat, tetapi kita sendiri yang rasa. Kalau seseorang yang mengatakan nasi biryani ini sedap, nasi biryani ini sedap, selagi kita tak rasa, kita tak tahu bagaimana hakikat kesedapan. Begitu juga dengan ilmu ini. Seorang yang mencapai makam ihsan dapat merasakan kelazatan perhubungannya dengan Allah. Selagi kita tidak masuk dan menjerumuskan diri kita dalam bidang ini, kita tidak akan merasa apa yang dirasai oleh kaum ini. Semoga Allah SWT kita punya kefahaman, insyaAllah. Ada adalah ilmu tasawuf juga dikenai sebagai ilmu akhlak. Semoga Allah Ta'ala menambahkan akhlak kita. Kerana ulama mengatakan mereka yang bertambah akhlaknya bermakna tambah tasawuf dalam dirinya. Orang yang bertambah akhlak bermakna bertambah tasawuf dalam dirinya. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita daripada segala kotoran dan dengan penyakit hati, dengan mengasihi diri kita dengan segala sifat-sifat mudah, sifat yang terpuji, sifat yang dipandang baik oleh Allah SWT. Semoga hati kita dipandang yang penuh rahmat dan kasih sayang, sehingga hati ini bisa dilubuk dan juga sekarang ma'rifatullah, mengenal Allah SWT dengan sebenar-benar kenal dan membersihkan hati kita daripada segala bentuk cinta selain daripada Allah SWT, dan tidak ada kena mengenal dengan Rasulullah SAW. Semoga cinta kita dipenuhi dengan hati kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta kepada segala apa yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Ya Rasulullah, Ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi,
Jadi dari sedikit soalan, saya bekerja di bank konvensional, tetapi jawatan yang di sana tersebut tidak terlibat dalam sistem riba ataupun unsur riba. Maka jawapannya tidak mengapa untuk mengambil jawatan tersebut, seperti seorang yang menjadi jaga ataupun yang membersihkan dengan cuci bank tersebut ataupun jawatan-jawatan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan riba, ianya boleh dan gajinya halal. Tetapi seseorang yang inginkan makna yang mendalam dalam kejernihan hatinya dengan Allah SWT yang berkaitan dengan rezeki, yang terbaik untuk dia mencari jawatan yang lain jika dia mampu. Kalau dia tidak mampu untuk menggunakan jawatan tersebut, maka teruskan dengan jawatan ini. Jika dia ada pilihan yang baik yang tidak ada kaitannya langsung dengan suatu institusi yang berkaitan dengan riba atau perkara yang haram, itu yang adalah lebih baik untuk kejernihan hatinya. Soalan yang kedua, apakah hukum berzikir semasa kelas ilmu sedang berjalan? Hukumnya harus. Contoh, semasa guru mengajar boleh berzikir, diperbolehkan, tetapi ianya bertentangan dengan sesuatu yang lebih baik, iaitu tidak berzikir dan menumpukan perhatian kepada apa yang diajar oleh guru. Dan seorang yang berzikir, dia tidak kerugian kepada kedua-dua perbuatan yang dia sedang lakukan. Jika berzikir, dia tidak dapat menghadirkan hatinya, dan dia cukup untuk menumpukan juga dalam kelas, dia terlepas. Maka yang terbaik ketika pengajian sedang dijalankan adalah dia menumpukan apa yang sedang disampaikan oleh guru. Kerana duduk dalam majlis ilmu, mendengar majlis ilmu ini juga adalah bentuk zikir, bahkan ia adalah bentuk zikir yang tinggi di sisi Allah SWT. Dan ilmu-ilmu yang disampaikan juga adalah untuk membawa kepada makna zikrullah yang lebih mendalam, insya-Allah. Dan jika seseorang yang ingin juga berzikir, maka tidak ada masalah. Ketika hatinya budur qalb ataupun hadir hatinya dengan Allah SWT, tapi dalam pengajian yang kami dengar daripada guru kami, yang terbaik tinggalkan praktik, tinggalkan azkar, tinggalkan aurat ketika pengajian sedang dijalankan, dan bukan apa yang ingin disampaikan oleh guru. Wallahu ta'ala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه علينا وقرابات لنا في ديننا مع القدر موسى وذكر رب وفقنا في كل ما ترتدي كون وفقنا كرما وارزق الكل حلالا دائما وقنا اتقياء العلماء نحظى بالخير ونفاق النشر ربنا اصلح لنا كل الشهود واكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا الرسل المنون واغفر انت اكرمنا الستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحمد دعانا والوفاء بكتاب في الناس الشفاء وعلى اهل الكرام شرفا وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسال في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن قال امرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اسرفنا واننا اسرفنا على رضا اشرفنا فاتب علينا توبه تغسل لكل اوبه واستر لنا العورات وامن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمعين باسمه ولم وجود منا لا بكتاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب واله وصحبه الى وجه سروري والحمد لله في البر والتناهي. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومحمود وسهل شفيع ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.